You know you're nasty. Uber out of my house, you caught a taxi. I'm picky with my women, I'm sliding. Call me to your crib and I'm sliding. I'm picky with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ashraf bin Rosliza daripada kelas DTK 2A, nombor pendaftaran 17 DTK 21 F1021. Pada hari ini saya akan membentangkan faktor kemajuan teknologi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Tahukah anda teknologi berasal daripada perkataan teknologia, iaitu daripada Greek. Teknik bermaksud seni, kemahiran dan rekaan, manakala logia bermaksud pembelajaran dan kajian. Okey, teknologi ni merupakan faktor penting yang mempengaruhi evolusi pola pembangunan dan ekonomi. Teknologi juga memberi kemudahan kepada orang ramai untuk mencari segala maklumat yang diperlukan oleh manusia. Teknologi juga merupakan konsep yang luas dan boleh ditakrifkan dalam pelbagai cara. Salah satu perkembangan teknologi yang berlaku dan diguna pakai sehingga kini ialah telefon bimbit. Ia telefon bimbit yang kita guna sehingga sekarang. Jika kita imbas kembali pada zaman dahulu, peranti mudah alih telah bermula sejak tahun 1938. Pada waktu itu, komunikasi hanya berlaku melalui radio sahaja dan sukar untuk digunakan oleh masyarakat. Tetapi, selepas berlakunya evolusi dan peningkatan teknologi terhadap peranti mudah alih atau lebih dikenali sebagai telefon, pada tahun 1973, sebuah model bernama Motorola yang sehingga kini pun wujud menjadi antara yang terawal dicipta dengan prototipe yang berfungsi dikenali sebagai Dynatec. Seterusnya, beberapa tahun kemudian, kemajuan teknologi dapat dibuktikan sekali lagi pada tahun 1992. Apa berlaku pada tahun itu? Okey, pada tahun itu berlakunya apabila talian 2G mula diimplementasikan pada telefon yang hadir pada waktu itu, seperti Nokia 1011. Sebagaimana saya terangkan tadi, teknologi ini juga mempunyai fungsinya sendiri. Okey, antaranya ia memudahkan komunikasi antara manusia. Dengan adanya teknologi, manusia lebih mudah untuk berhubung antara satu sama lain. Sejurus dapat mengeratkan hubungan antara keluarga, rakan-rakan dan masyarakat melalui aplikasi seperti WhatsApp dan Facebook. Selain daripada itu, dari segi sektor pendidikan, teknologi telah menjadi sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berfungsi dan berkesan. Antara contohnya ialah pelajar dapat menggunakan aplikasi seperti PowerPoint atau Google untuk menyiapkan tugasan dan menarik minat mereka untuk belajar dengan lebih efisien serta kemudahan untuk memperolehi maklumat dengan cepat. Seterusnya, masyarakat, pelajar maupun guru dapat memperolehi ilmu dengan lebih muas dan juga pengalaman yang belum dialami sebelum ini. Contohnya, mereka dapat meneroka mendalam tentang sesuatu perkara seperti melihat video di YouTube tentang kehidupan orang di padang pasir yang mungkin tidak terdapat di Malaysia. Kesimpulannya, secara ringkas,
perkembangan teknologi memberikan kesan yang mendalam terhadap masyarakat dari sudut negatif dan positif. Perkara ini bergantung kepada individu sendiri dari segi penggunaan sama ada dengan cara yang betul atau salah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aish Afham bin Zuhaimi. Nombor pendaftaran 17.K21F1049. Saya akan membentangkan tentang faktor-faktor individu dalam mempengaruhi teknologi maklumat. Seseorang yang berpengalaman menggunakan ICT dan internet akan memberi peluang kepada individu untuk melakukan sesuatu yang diperlukan dengan cepat dan mudah. Sebagai contoh, pengguna ICT akan menggunakan kemudahan itu seperti menggunakan aplikasi Google untuk mencari bahan-bahan rujukan yang ringkas, tepat, yang tiada di dalam rujukan seperti majalah dan akhbar-akhbar yang lain. Selain itu, individu juga mempunyai perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru. Perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru menyebabkan mereka terjebak dalam penggunaan ICT disebabkan mereka tidak mematuhi etika penggunaan ICT dengan cara yang betul. Hal ini menyebabkan pengguna ICT akan menggunakan kemudahan itu dengan cara yang salah seperti mengakses data-data yang tidak sepatutnya. Selain itu, seseorang akan dapat mencari maklumat yang diingini dengan cepat dan mudah. Di samping itu, membolehkan seseorang mencuba atau melaksana eksperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya untuk dilaksanakan dengan cara biasa. Justeru, ICT membolehkan pelajar mengakses maklumat yang sukar diperolehi. Akhir sekali, ICT berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan seseorang terhadap pelajaran. Tambahan pula, terdapat juga faktor politik dalam mempengaruhi teknologi maklumat. Peranan teknologi telah mengubah kehidupan rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda yang begitu berdamping dengan teknologi, iaitu internet. Media baharu adalah salah satu medium yang berfungsi untuk mempengaruhi dan mendidik masyarakat yang mampu memberi impak kepada senario politik negara kita. Sejak pilihan raya ke-10 lagi di Malaysia, penggunaan internet dalam politik sudah berkembang pesat. Kaum belia dilihat sebagai pengguna internet yang ramai sekali berbanding golongan lain. Golongan ini cepat menggunakan internet kerana sifatnya pantas dalam mengakses maklumat terkini. Berbeza pula dengan media tradisional seperti televisyen, radio, surat khabar, media baharu dilihat sebagai satu medium mendapatkan maklumat yang amat pantas dan mampu mengubah corak fikiran kelakuan belia. Antara faktor politik dalam mempengaruhi teknologi maklumat, pertamanya sekali adalah dapat menyatu padukan masyarakat di media sosial. Yang kedua, dapat mengetahui perkara yang berlaku di negara kita sama ada benar atau palsu. Yang ketiga, dapat menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan tepat. Yang terakhir sekali, dapat mengimbangi kebangkitan penggunaan sumber secara terbuka. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Irfan bin Zainuddin dan nombor matrik saya ialah 17.K21F1008. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang jenis-jenis teknologi dalam pelbagai bidang. Dan bidang tersebut ada 5, iaitu yang pertama, ekonomi. Yang kedua, pertanian. Yang ketiga, pembinaan. Yang keempat, komunikasi. Dan yang terakhir sekali ialah pengangkutan. Dalam bidang ekonomi, kita tahu pada zaman dahulu mereka menggunakan sistem barter sebagai alat sebagai mereka membuat perdagangan. Terdapat keburukan dan kebaikan dalam sistem barter tersebut. Dan kita tahu pada zaman sekarang kita telah diperkenalkan dengan sistem e-money di mana kita boleh membuat perniagaan secara atas talian. Jadi ini akan memudahkan lagi masyarakat untuk membeli barang secara dalam talian dan menjual barang ataupun membuat bisnes
dalam talian. Okey, yang kedua pula ialah pertanian, kemajuan teknologi yang memudahkan petani. Sebagai contoh, traktor dan alat penuaian elektronik. Dulu kita tahu bahawa diorang menggunakan tenaga haiwan. Jadi ia agak sukar untuk petani mendapatkan hasil. And pada zaman sekarang mereka menggunakan teknologi yang moden seperti yang saya sebut tadi. Contoh traktor dan alat penuaian automatik. Ini dapat memudahkan lagi mereka untuk membuat kerja mereka di sawah padi. Pada masa yang sama mereka akan dapat hasil yang banyak. Okey, yang ketiga pula ialah pembinaan, teknologi yang mampu membantu untuk meningkatkan kemajuan perindustrian pembinaan. Sebagai contoh, drone dan jentera pembinaan. Okey, jentera pembinaan ini kita tahu dapat memudahkan untuk mereka supaya senang untuk membina rumah ataupun membina bangunan. Okey, kita pergi ke poin yang keempat, iaitu komunikasi. Kemajuan komunikasi yang dicirikan sebagai kemudahan berkomunikasi atau berhubung. Sebagai contoh, telefon pintar, televisyen dan komputer. Tiga-tiga ni amat memudahkan supaya mereka untuk mencari maklumat ataupun membuat kerja mereka. Dan kita tahu telefon pintar ini sangat penting untuk kita pada masa kini. Okey, yang ketiga pula ialah bidang pengangkutan. Kemajuan teknologi pengangkutan memudahkan proses mengangkut barang ataupun untuk kita pergi ke sesuatu destinasi. Sebagai contoh, ETS, MRT, LRT dan Grab. Sekarang kita dah ada Grab, jadi kita senanglah nak pergi ke sesuatu tempat tersebut. Just kita perlukan duit je lah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azan Ali bin Muhammad Rashid daripada kelas DTK 2F dan nombor matrik saya adalah 17 DTK 21F 1037 dan saya ingin mengulas serba sedikit tentang apa yang telah kawan saya bentangkan tadi, dan saya akan menambah sedikit tentang topik ini, iaitu faedah kemajuan teknologi. So, faedah kemajuan teknologi ini banyak antara faedahnya. So, hari ini saya akan mengupas 3 saja. So, mari kita beralih pada yang pertama. So, pertama adalah meningkatkan pengetahuan am. So, meningkatkan pengetahuan am di antara remaja. So, pada mutakhir ini, para remaja tidak gemar untuk mengimba lagi pengetahuan am kerana mereka ingat pengetahuan am ini tiada kepentingan di dalam hidup mereka. So, antara pengetahuan am yang boleh saya beritahu hari ini ialah pengetahuan politik di dalam negara, ilmu pengurusan dan ilmu kesihatan juga merupakan salah satu pengetahuan am. Dengan wujudnya kemajuan dalam bidang teknologi akan memudahkan lagi masyarakat untuk menimba lagi tentang pengetahuan am, melahirkan generasi yang sentiasa peka dengan situasi dunia dan bukan seperti katak di bawah tempurung. So, untuk memajukan negara Malaysia ini, masyarakat perlu menimba lagi pengetahuan am supaya kita setanding dengan masyarakat di dunia-dunia luar seperti Amerika dan negara-negara yang maju. So, mari kita beralih kepada poin yang kedua. Poin kedua yang saya akan bentangkan ialah memudahkan komunikasi di antara satu manusia dan satu manusia yang lain. So, antara bukti yang saya akan bentangkan ialah panggilan suara ditambah baik kepada panggilan video secara percuma melalui aplikasi WhatsApp, Instagram dan Facebook. So, ini boleh dilihat ini boleh digunakan apabila contohnya satu keluarga ini berada di negara yang berbeza dan tibanya hari perayaan. Mereka sering menggunakan panggilan video ini untuk berhubung kepada keluarga mereka yang jauh di sana. So, yang keduanya, ini juga membantu proses globalisasi dengan melazimkan perhubungan jarak jauh di antara keluarga dan sahabat di serata dunia. Seperti saya beritahu tadi,
Dan antara poin yang terakhir ialah keselamatan diri juga dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi. Ini kerana apabila kita berada di dalam situasi yang bahaya, kita boleh berhubung dengan orang, kita boleh berhubung dengan keluarga melalui WhatsApp, seperti menghantar pesanan kepada mereka yang memberitahu kita di dalam bahaya. So yang terakhir ialah menambahkan pendapatan. So kemajuan teknologi ini juga akan menambahkan pendapatan dengan cara menceburi bidang perniagaan di atas talian. So bidang perniagaan ini mempunyai banyak cabang. Kita boleh juga mempromosikan bidang perniagaan kita di atas talian supaya menarik lebih banyak pelanggan untuk mengetahui tentang apa yang kita telah berniaga. Aplikasi seperti GrabFood dan Foodpanda juga menjadi aspek pendapatan rakyat di Malaysia pada era globalisasi ini. Ini kerana dua aplikasi ini telah menjana pendapatan rakyat dengan seperti menjadi penghantar makanan dan juga pembuat makanan. So secara tidak langsung telah menggabungkan dua bidang, iaitu perniagaan dan teknologi, dan ini membuktikan bahawa kemajuan teknologi mempunyai banyak faedah di dalam negara kita. So kita tidak perlu bimbang tentang kemajuan teknologi akan merosakkan negara kita. So saya akan pass kepada rakan saya yang seterusnya. Hai, nama saya Alif Haziq bin Azmi. Nombor matrik saya 17 DTK21F 1031. Saya akan mengambil alih untuk menerangkan tentang kesimpulan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey. Kesimpulannya, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ini sememangnya diakui memberi kesan yang mendalam kepada golongan belia sama ada dari sudut negatif atau positif. Walau bagaimanapun, perkara ini adalah bergantung kepada sejauh mana kebijaksanaan golongan belia dalam menggunakan medium itu sendiri. Hal ini kerana penggunaan teknologi tanpa had dalam kalangan belia untuk kepentingan peribadi akan memberikan kesan yang buruk kepada mereka. Namun begitu, perkara ini boleh dihadapi sekiranya belia menggunakan teknologi dengan baik, seperti tempat mencari maklumat, bahan dan sumber pengetahuan, kerana ini akan mendatangkan kebaikan kepada belia yang menggunakannya. Oleh itu, belia kini sudahlah mampu melengkapkan diri mereka dengan pelbagai jenis pengetahuan dan kemahiran. Ini didorong lagi oleh desakan hidup mereka yang seiring dengan peredaran zaman sekarang. Menyiapkan diri dengan pelbagai jenis pengetahuan adalah perlu dalam kalangan belia pada masa kini supaya setanding dengan belia daripada luar negara. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami tentang perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Sekian, terima kasih.